perkembangan semasa yang dilalui oleh umat Islam, terutamanya di kawasan negeri Arab, dan terutamanya apa yang berlaku baru-baru ni daripada bulan Ramadan, bulan puasa lepas baru-baru ni dah 1 Ramadan. Saya tak pasti tak ingat bulan apa di hari gapo, tapi dalam bulan Mithunayun, bulan ni, bulan Jun baru-baru ni, dunia Islam dikejutkan dengan perisytiharan seorang khalifatul muslimin, dan diiklan tertubuhnya Daulah Islamiyah ataupun Rat Islam, yang pada asalnya Daulah Islamiyah ini dikenali sebagai Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, ataupun Islamic State of Iraq and Syam. Rat Islam hang Iraq dan Syam. Lama dah nama ini dikenal oleh dunia Islam, tetapi 1 Ramadan baru ni dia iklan tertubuhnya Ad-Daulah Al-Islamiyah ataupun Islamic State saja, dengan memotong kalimah Al-Iraq wa Syam. Jadi sekarang lah ni tak ada lah nama ISIS ataupun Islamic State of Iraq and Syam tu, tak ada. Hanya ada sekali lagi ialah Ad-Daulah Al-Islamiyah, iaitu Rat Islam ataupun Daulah Islam. Bila iklan ni? Iklan 1 Ramadan 1435 baru ni. Kita ni naik tahun baru dah, baru ni. Setelah daripada iklan Daulah Islamiyah oleh juru cakap resmi, nama dia Abu Muhammad Al-Adnani, dia yang mengiklankan kata tertubuh dan terbentuknya Daulah Islam dan adanya khalifah. Ada seorang khalifah dah muncul di atas dunia Islam sekarang lah ni. Kemudian pada Jumaat yang pertama pada bulan Ramadan baru-baru ni, maka muncullah seorang yang melantik diri dia jadi khalifatul muslimin, berkhutbah di sebuah masjid di Mosul, di kawasan Iraq lah, di kawasan Iraq, yang dia duduk menguasai kawasan ini di sebuah masjid. Dan di dalam khutbah jemaat pertama di dalam bulan Ramadan baru ni, dia pun berkhutbah dan dia mengiklankan diri dia sebagai khalifatul muslimin. Dan beberapa karakter kelimah-kelimah itu dia ambil beberapa keratan percakapan yang telah ditutur dan diucap oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada masa ketika dia dilantik. Sayyidina Abu Bakar dia dilantik menjadi khalifah. Lepas tu dia pun duk sebut, ya ayuhan nas inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, ni Sayyidina Abu Bakar pada masa dulu. Ketika dia menjadi khalifah, maka dia bangkit juga berkhutbah di Masjid Madinah. Dia kata, wahai manusia, aku dilantik menjadi pemimpin kepada kamu, walastu bi khairikum, sedangkan aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Dan dia banyak lagi berkhutbah macam-macam, dan dia mengatakan bahawa sekiranya kamu melihat aku dalam jalan yang benar, maka bantulah aku, sokongkanlah aku. Dan sekiranya kamu melihat aku ni menyeleweng, salah, maka perbetulkanlah aku. Ini Sayyidina Abu Bakar mai duduk kecek lagu ni. Juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
setelah dia dilantik menjadi khalifah, kelimah-kelimah seperti ini juga diucap oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang lelaki yang berkhutbah di Masjid Mosul di Iraq pada khutbah pertama Jumaat yang pertama pada bulan Ramadan baru ni juga telah pun bercakap lebih kurang lagu ni juga. Bahkan dia tambahkan lagi kata, sebenarnya jawatan ini adalah jawatan yang aku dicoba. Wa inni ubtulitu maknanya aku dicoba, dibala sebagai turun bala. Turun bala di sini maknanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang jawatan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencuba aku. Nah, mencuba aku dengan jawatan ini. Dan sebelum daripada itu, Abu Muhammad Al-Adnani yang merupakan juru cakap resmi bagi Daulah Islamiyah, juga dia telah pun buat satu kenyataan, kata ini adalah janji daripada Allah dan Rasul. Hadza wa'dun minallahi wa rasulih. Ini adalah satu janji daripada Allah dan Rasul. Setelah daripada iklannya khalifah, maka sudah tentu diiklan kepada seluruh manusia, seluruh orang Islam di atas dunia ini pergi mubayaah kepada khalifah ini dan mengiklankan terbubarnya kumpulan-kumpulan, perkumpulan-perkumpulan, negeri-negara, pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Tak ada pemimpin seluruh dunia sekarang ni, tidak ada pertubuhan-pertubuhan, organisasi, terutamanya pemimpin-pemimpin ataupun pertubuhan-pertubuhan yang menjadi orang panggil pertubuhan jihad di Iraq dan di Suria, yang duduk berlawan dengan Iraq, dengan kerajaan Iraq, dan duduk berlawan dengan kerajaan Bashar al-Assad pada masa lalu pun, semuanya itu dibatalkan semua dan diarah supaya semua kumpulan ini mari bermubayaah dengan Abu Bakar al-Baghdadi, khalifah yang pertama dalam abad ini. Ini ceritanya. Cerita dia duduk sinilah. Jadi daripada iklannya daulah ini, maka setelah daripada itu tajuk ini menjadi bahan kajian, menjadi bahan percakapan, menjadi suatu bahan dia panggil perbualan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak ketinggalan kepada para ulama, masyayikh, orang alim ulama di seluruh dunia, sama ada secara pribadi ataupun dengan pertubuhan-pertubuhan. Sama ada ulama di dalam negeri Iraq sendiri, ulama di dalam negeri Suria sendiri, di Ordon, di Mesir, di Gaza, di Palestin, di seluruh dunia, semuanya pakat mari duduk royak kenyataan-kenyataan yang sebenar, apa yang berlaku di sebalik iklan Khalifatul Muslimin kali ini. Inilah, saya rasa tajuk seperti ini adalah tajuk yang paling hebat dan paling riuh rendah di dalam dia panggil dunia Islam sampai hari ini. Dan setelah daripada bulan dalam sekitar 2 bulan lepas, Amerika dengan dia panggil pakatan-pakatan negara-negara bersatu, lebih daripada 40 negeri, 40 negeri lebih pakat mari duduk bersatu untuk nak menghentam dan menghancurkan Daulah Islamiah dan Khalifatul Muslimin. Sekarang 2 bulan lebih dah duduk bong atas udara.
Jadi ikhwan wal akhwat, muslimin muslimat ahli majlis ilmi yang dirahmati Allah sekalian, perbicaraan tentang sejarah bagaimana mulanya daulah Islamiyah ataupun ad-daulah al-Islamiyah fil Iraq wa Syam itu terlalu panjang dan terlalu rumit. Mungkin tidak ada kesempatan untuk kita nak kecek pada kesempatan ini. Sejarahnya yang paling panjang sejak daripada kuasa Amerika Syarikat mari duduk serai Iraq pada tahun 2003 dulu, 10 tahun lebih dah. Mari duduk serai Iraq. Selepas daripada kejatuhan Saddam Al-Hussein lah. Nah, serai mari. Tapi akhirnya kekuatan-kekuatan rakyat di Iraq, terutamanya kabilah-kabilah Sunni, pemimpin-pemimpin ulama Islam, pejuang mujahidin di Iraq bangkit mari duduk menetai kekuatan Amerika ini. Siapakah dia tu terpaksa kena undur. 3-4 tahun tak boleh nak buat. Dan setelah daripada dia undur tu, dia serah kepada kerajaan Syiah mari duduk tolong merintah negeri Iraq. Hal ni kenyataan yang sebenar. Nah, Perdana Menteri Al-Maliki, Nuril Maliki yang buat dah lalu ni. Nah, tak ada dah, dan panggil orang lain dah. Itu adalah kerajaan Iraq, kerajaan Syiah. Dan sekarang lah ni, seperti mana yang saya telah sebut dalam beberapa pentas, beberapa majlis ilmi, kata negeri Iraq sekarang lah ni diperintah oleh Syiah 100%. Di peringkat pentadbiran. Nah, Perdana Menterinya, menteri-menteri di kementerian lain-lain apa semua tu diperintah oleh Syiah habis. Tetapi timurnya pemberontakan daripada rakyat-rakyat, buat perkumpulan tentera bersenjata mari duduk berlawan dengan tentera ataupun kerajaan Syiah ini. Nah, maka adanya banyak persatuan kaedahnya, kaedah hak duduk berlawan di Afghanistan, duduk berlawan di Iraq sendiri. Nah, mari, dan adanya Tanzimud Daulah ini. Nah, ada. Tapi setelah daripada umat-umat Islam hampir-hampir berjaya nak serai Baghdad, nak serai Al-Maliki, nak serai tentera Syiah ini, maka marilah Daulah Al-Islamiyah ini mari duduk iklan dia. Duduk iklan rakyat kata dia adalah Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq. Asalnya dia buat Daulah Islamiyah fil Iraq. Maka di situ dalam sejarah dia tu banyak berlaku seperti mana yang telah dijelaskan oleh Persatuan Ulama Islam di Iraq sendiri, kata berlakunya pertempuran sendiri, berlawan sendiri, bergomol sendiri. Nah, kerana Daulah Islamiyah fil Iraq ni mari dia duduk menafikan hak orang lain. Orang lain tak boleh kena mari duduk bawah dia belaka. Mari duduk bai'ah pada dia belaka. Gitulah. Dan dia membawa kepada satu pemikiran, satu akidah yang ekstremis, pelampau, berdakwah di dalam bab agama. Terutamanya nanti kita akan kupas, terutamanya bab takfir dan halal darah sama-sama umat Islam. Hak ni dua penyakit yang paling bahaya sekali yang sedang menimpa umat Islam di atas dunia sekarang ni. Takfir, orang yang mengata orang Islam kufur, sudah kufur, bunuh, kena bunuh orang kufur tu kerana dia murtad dah. Dan wari satu akidah kata kita kena bunuh orang murtad, kena perang orang murtad ni, kena perang dulu daripada Yahudi dan Nasrani lagi. Dalilnya Rasulullah
Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia duduk perai puak-puak murtad. Perai orang-orang hak tak bayar zakat, kan kita duduk belajar dah. Sedangkan pada masa tu orang musyrikin banyak lagi di Madinah. Tapi apabila adanya murtad, orang tak bayar zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi perai dengan mereka ni dulu sebelum nak pergi perai orang musyrikin dan sebagainya. Ini dalil mereka. Jadi apabila ada murtad, kena perai mereka ni dulu. Ini timbul penyakit baru. Dulu sekadar takfirnya. Kaedah ni, Al-Qaedah Usamah bin Laden, Aiman Zawahiri pun dia timbul penyakit dah sikit-sikit. Bukan sikit dah, berat dah. Maknanya hidup kufur orang tu. Ada dah penyakit hidup kufur pemimpin-pemimpin umat Islam. Hidup kufur misalnya negeri Arab Saudi, hidup kufur Kuwait, hidup kufur Bahrain. Kajian hidup kufur mudah-mudah gitu ya. Tapi tak pergi berjakit siapa kau kena bunuh, kena perai nama ni. Tak. Mari hak daulah Islamiah ni, selain daripada dia mengkufur, maka dia halal darah dan dia duduk bunuh. Perai selalu dah. Hak ni hak penyakit. Berlakulah fitnah, berlakulah pembunuhan yang agak meluas di kawasan Iraq. Siapakah segala perkumpulan kabilah-kabilah di Iraq yang sebelum ini hampir-hampir nak benar dah tentera Syiah, lemah semula kerana mereka duk perai sama sendiri. Duk perai sama sendiri. Setelah daripada tu, maknanya Iraq tu kau lemah, maksudnya penentangnya rakyat ni lemah dah. Pada tahun 2011 berlakunya revolusi di Suria. Seperti mana yang kita tahu tadi tu, Iraq dengan Suria ni ada negeri yang sepadan lah, boleh pergi jalan dengan lalu kok darat ni lah. 2011 berlakunya revolusi di Suria. Maka kumpulan IC ni Islamic State of Iraq saja dah, kita jangan pelik. Daripada Iraq pindah, mari daripada Iraq pergi kepada Syam semula, pergi kepada Suria. Damani pergi di Suria. Apabila pergi di Suria, mula-mula dia duduk tupai orang dulu. Tupai dia panggil Jabhah An-Nusrah. Jabhah Nusrah. Jabhah ni panjanglah ceritanya, maknanya paling ringkasnya maknanya Jabhah Nusrah ni ialah satu kumpulan nak berlawan dengan Bashar al-Assad lah. Dalam Suria ni hak duduk berlawan dengan Hafiz dengan Bashar al-Assad ni puluh-puluh pula dah, 15-16 kumpulan hak besar-besar. Jaishul Hur, hak kata Free Syrian Army tu puluh-puluh pula dah. Kerana apa? Masing-masing buat buat angkatan tentera untuk nak berlawan dengan Syiah Bashar al-Assad ni. Taning ada hak taning. Misalnya dalam jala pula ada ampun masing-masing. Jadi duduk angkat senjata lagu itulah untuk nak berlawan dengan Bashar al-Assad. Jadi di antara kumpulan yang menetai Bashar al-Assad ialah Jabhah An-Nusrah. Jadi IC hak ni hak mari daripada Iraq tu, mari duduk tupai payung Jabhah An-Nusrah dulu mula-mula. Setelah daripada setahun lebih, terutama pada 2012, 2013 baru-baru ni hak lepas tahun yang 2 tahun yang telah lepas ni, itu menyaksikan rakyat-rakyat umat Islam di Suria yang mari duduk bangkit menetai Bashar al-Assad ni benar banyak dah, hampir-hampir 80% daripada negeri Suria yang pihak rakyat ni boleh menguasai. Pada 2013, terutama 2012-2013 tu dia panggil Yuktong, masa keemasan hak puak-puak pejuang Islam, mujahidin Islam boleh rapah kembali kawasan-kawasan yang dijajah oleh Bashar al-Assad sebelum pada ini. Tapi
Mari demo ni, mari daulah ni lah. Mari daulah ni dengan bertujuannya mari nak bantu jihad di Suria. Tetapi akhirnya berlaku pecah belah, berlakunya peperangan saudara sama sendiri pula sini. Sapakah hari ini pun perai tak berhenti lagi, perai bersaudara pula. Dengan alasan kata dia mengiklankan Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam. Dia iklan daulah Islam di Iraq dan Syam, masuk sekali. Iraq masuk, Syam pun masuk. Dan telah mengiklankan kata dia jadi khalifah dalam kalangan mereka dulu, kalangan puak ni dulu. Jadi apabila dia iklan jadi khalifah, jadi pemimpin, maka semua persatuan-persatuan dan pertubuhan apa dia senjata kena bai'ah pada dia. Dia tak bai'ah pada dia, kufur. Kerana jadi khalifah dah, dia kufur, kena peras nama sendiri. Ning cerita 2 tahun 3 tahun yang berlaku di Iraq dan di Syam. Setelah daripada itu duk kufur, duduk pergi mari, dan orang dalam Suria sendiri, golongan bersenjata di Suria sendiri pun pakat duduk heran. Jaisul Hur. Nah, banyak Jaisul Hur dengan jubah macam-macam pula dah. Nah, Jaisul Syam, Jais Suria, gapo macam-macam. Perkumpulan-kumpulan pakat duduk heran. Bapa pemimpin-pemimpin kami itu mati. Tak tahu siapa mari duduk bunuh. Lob, tuk lob สังหาร โดยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือ Timbulnya syak wasangka di kalangan mujahidin masing-masing. Nah, akhirnya setelah daripada berlaku perang apa semua, baru ternyata kata orang yang duduk di belakang bunuh sama-sama sendiri ini ialah mereka ini, daulah ini. Nah, maka setelah daripada itu banyaklah, nah, dengan kelimah-kelimah yang duduk rakyat kata kufur tu macam-macam lah. Nah, Jaisul Hur ni kerana hasil daripada akidah takfiri yang melampau, duk mengkufurkan umat Islam secara bebas, at-tawassu' fit takfir, makna kufur yang tidak ada batasan, kecek mudah-mudah lagu tu ya. Nah, buat dosa kecil kufur, kafir, murtad. Duk bermeja bulat dengan orang barat misalnya, gi di pada bangsa-bangsa bersatu, kufur. Siapa yang apa dia maknanya duduk dalam sistem demokrasi, sistem demokrasi. Siapa duduk memilih dalam sistem demokrasi, kufur. Kerana demokrasi adalah sistem kufur. Orang-orang yang reda dengan sistem yang kufur, kufur. Tak ada hitam putih, apa dia? Tak ada kelabu dah, hitam putih. Sesiapa yang yamrab Rabah Prachatipatai untuk nak demokratiyah, hurriyah, kufur habis. Negeri Islam semua, terutama sekarang lah ni, Ikhwan Muslimin kufur, Hamas kufur sekarang lah ni. Dan segala pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia, Arab Saudi, Khalij, Kuwait, semua kufur habis. Kerana di antaranya bersekongkong dengan musuh Islam, dan memang sebenarnya begitu. Nah, taksir kepada syariat Islam, ada kuasa dah, taksir nak tatbik, taksir nak beramal dengan syariat Islam, kufur tak? Kufur. Ni dia mari bui duduk basuh otak-otak umat Islam. Siapakah kita sendiri pun terpedaya, terutamanya di kalangan remaja, orang muda yang naik darah tinggi, panah-panah dan sebagainya. Sudah tentu ada hak tepat kenanya, tetapi masih ada lagi ruang ulama-ulama Islam yang duduk kecek kata, nah, duduk dalam sistem demokrasi bukan kufur,
duduk di bawah sistem orang kufur pun bukan semestinya kufur kita reda dengan dia, bukan juga dengan kufur dan sebagainya. Banyak segala tafasil, banyak lagi maklumat-maklumat, banyak lagi dia panggil perincian-perincian yang kita kena kecek dalam bab ilmu ni untuk nak mentakfir dan mengkufurkan seorang muslim. Banyak cerita. Tapi dia ni bebas luah. Tapi setelah pada tu, selain pada kufur, kena bunuh. Itulah hak bahaya sekali. Halal darah. Allahu Rabbi Allahul Musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Jadi setelah daripada iklan yang khalifah secara ringkas 1 Ramadan baru ni, maka di sana banyak persatuan-persatuan ulama mari duduk iklan, mari duduk berayak lah. Sebenarnya hakikat Daulah Al-Islamiyah yang diiklan di dia fil Iraq wa Syam ini, gapo dia yang sebenar dan apa dia arti hakikat khilafah al-muslimin yang sebenar. Itulah. Nah, maka sebagai ringkasnya saya nak sebut di sini, di antaranya ialah Al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, persatuan antarabangsa ulama Islam sedunia yang dipimpin oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita biasa dengar belaka. Dia buat satu kenyataan, kata sebenarnya Khalifah Al-Islam merupakan impian bagi umat Islam seluruhnya. Setiap orang Islam duk mimpi hak tu lah. Khalifah Islam ni learning dekat dengan 10 tahun lagi, 100 tahun. Nah, hancurnya sistem Khalifah Islam pada tahun 1924 di Turki, dan sekarang learning 1214. Jadi 2014. 10 tahun lagi cukup 100 tahun. Jadi dia kata Khalifah Al-Islam ini merupakan satu impian umat-umat Islam, dan kami bercita-cita untuk tertubuhnya khalifah ini. Kalau nak suruh pilih di antara hari ini dengan esok, nak hari ini lagi. Kalau suruh pilih di antara esok dengan kemarin, hari ini dengan kemarin, nak kemarin lagi. Maknanya ini adalah satu impian umat Islam semua, dok nak kepada Khalifatul Muslimin, nak kepada khilafah Islamiyah. Tetapi dia kata Islam mengajar kita, dan kenyataan hidup juga mengajar kepada kita bahawa perancangan yang besar mesti dilalui dengan pemikiran yang besar. Perancangan yang lebar, apik maha projek besar ni, mega projek ini, mesti juga adanya perancangan-perancangan yang besar untuk nak buat. Hak ni tak sah nak kecek hadaulah. Kita nak buat universiti, kita nak buat sekolah, nak buat pondok, nak buat persatuan, nak buat comrom, nak buat semapan, nak buat semakom, nak buat muniti ni pun boleh-boleh dah duduk mikir. Khabar-khabar kau siapa setahun? Universiti Islam Fatani, Universiti Fatani. Jadi sekarang ni kita tengok betapa majunya dia, tapi ia adalah impian sejak 30-40 tahun yang dulu. Dan ni duk mimpi pula di Madinatus Salam, di Petaning, duk mimpi. Dan mungkin berlaku sungguh secara sempurna, mungkin perlu kepada masa 20-30 tahun lagi. Sempurna 100%, mungkin. Allahumma yassir. Jadi dia kata pengalaman yang sebenarnya memerlukan kepada mengajarkan kita bahawa benda-benda hak besar ni perlu kepada satu persiapan yang molek, yang baik. Dia memerlukan kepada satu kuwah madiyah, satu kekuatan material, sama ada di sudut
kemanusiaan, kekuatan manusia, kekuatan alat senjata, kekuatan benar-benar yang lain lagi. Khalifah ni. Nah, itu dia. Daripada dalam dan daripada luar, untuk semata-mata nak pera sungguh daulah al-Islamiyah, telur daulah al-Islamiyah. Nah, rangkai ni nak pera hak ni, maka ia perlu kepada segala persiapan-persiapan yang banyak. Demikian juga dia kata, benar-benar hak besar seperti ini, Islam mengajar kita supaya adanya sistem syura, sistem periksa hari, mesyuarat, kecek tengok, ambil geliga-geliga, otak-otak pakar ilmu, alim ulama di seluruh dunia, pakak main duduk kecek kira dulu untuk nak melantik seorang Khalifatul Muslimin. Dunia Islam sekarang lah ni tidak pernah kering dengan alim ulama dan pengalaman-pengalaman. Banyak orang-orang peringkat alim dunia sekarang lah ni. Tak kira lah dalam tempat kawasan mana-mana pun adanya kepakaran-kepakaran yang tertentu. Nah, wa amruhum syura bainahum. Ini adalah lambang bagi umat Islam. Di dalam kerajaan sendiri itu, mari duduk suruh mak pak, ayah dan ibu duduk mesyuarat cara beri menyusu kepada anak. Tak itu ke? Cara menyusu kepada anak pun suruh mesyuarat juga, suruh syura juga. Maka bagaimana nak melantik seorang Khalifatul Muslimin dan Khilafah Islamiyah? Sudah tentu adanya syura. Mana syura? Orang Mesir lagu mana tahu ke tak? Dual Khalij, orang Afrika, orang benua Asia, data-data demo ni ada hanya katakanlah 50,000 orang tentera-tentera hak ISIS ni, 50,000 orang, katakanlah 100,000 orang, tak lebih pada 100,000 orang. Lepas tu 100,000 orang mewakili 1,000 juta umat Islam. Umat Islam ada 1,000 juta. Neng tahu raya. Adakah 100,000 orang ini ada hak istimewa untuk nak menjadi ahli syura dan nak melantik Khalifatul Muslimin? Adakah 100,000 orang ini menjadi ahlul halli wal aqdi di dalam al-Islam? Kita kena kecek ahlul halli wal aqdi pula. Ahlul halli wal aqdi ni berapa dia? เป็นภูมิปัญญา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ทรงมีความรู้อาวุโส Lepas tu semuanya pakak duduk iktiraf dan kenal belaka dia tentang akhlak dan agama dan ilmu dia. Hak ni orang panggil ahlul halli wal aqdi. Halli maknanya dia nak pelepah pun tak apa, al aqdi maknanya dia nak ikat pun tak apa. Agama Islam dia duduk dua tu ya. Nah, sepengah kambing nak lepas tali jerak tu. Nah, nak lepas apa boleh, nak ikat apa boleh. Tekah mana nak ikat, tekah mana nak lepas, terserah kepada ahlul halli wal aqdi inilah. Maknanya nak kemah, nak pelonggar, nak lepas, boleh belaka duduk di ahlul halli wal aqdi dengan melalui kefahaman Alkitab was sunnah yang sebenar. Bukan semata-mata yang nak lepas, tak. Yang nak lepas kena pakai hak yang menung, pakai kerajaan sunnah. Nah, bukan nak guna otak dia. Sebab tu Ibnul Qayyim dia sebut wari satu kitab A'lamul Muwaqqi'in, maknanya ulama-ulama yang tanda tangan. Muwaqqi' maknanya orang yang tanda tangan ganti daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana ganti pada Allah ni? Bukanlah maksud kata Tuhan tu ada mohon lesen tulis sign nama tak ada situ. Tapi siapa yang boleh tanda tangan ganti daripada Allah Subhanahu wa taala yang untuk nak mengatakan kata ini halal, ini haram dan saing. Dia saing tu, dia senci tu, senci tan Allah Subhanahu wa taala. Ganti Allah Subhanahu wa taala tu. Hukum ini pada pandangan saya halal,
mengikut daripada kajian persatuan lajnah fatwa gitu-gitu, kami ingin mengiklankan bahawa 1, 2, 3, 4 halal, haram. Lepas tu ada orang tanda tangan, ulama tanda tangan situ pratapta. Siapa pratapta tu? Memanglah ketua lajnah, tapi dia nak ayat kata dia tanda tangan itu ganti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu head dah. Seolahnya dia ganti pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Allah dah duduk berayak halal haram tu. Bukan ulama tu. Sebab tu ada kitab nama A'lamu Al-Muwaqqi'in. Itu. Tu dia. Jadi sini pun sama juga dengan syura. Sebab itu dia ada buat satu rumus, saya kata sesungguhnya iklan Daulah Islamiyah bagi khilafah al-Islam ini, dia kata ma huwa illa iftiqaru li fiqhil waqi', tidak lain kecuali sebagai melambang kata habis hilangnya fiqhul waqi'. Dan mana tak erti pekoh ni. Pekoh ke apa? Pekoh waqi', fiqh kenyataan. Kenyataan yang sebenar yang berlaku dalam dunia Islam sekarang ni, gapo dia perlu. Terutamanya apa berlaku di Iraq dan di Suria, kelak kabut habis. Negeri Selerak tabuk habis. Negeri di Suria ni, binaan saja, binaan di negeri itu lebih daripada 500,000 buah binaan hancur lebu. Sutai negeri. Dan di Iraq, hasil daripada orang panggil kehancuran yang dibuat oleh bangsa-bangsa bersatu yang diketuai oleh Amerika dulu, 10 tahun dia duduk main peracur negeri Iraq. Seperti mana saya duduk sebut, negeri Iraq yang sesubur ini telah pun menjadi negeri yang paling miskin supor dengan 100 tahun ataupun 200 tahun yang dulu. Itu negeri Iraq. Tak ada, tiap-tiap hari duduk makan, nak makan gandum lagu mana, nak minum air bersih lagu mana, api air condition dia tak mikir berapa dah, tak ada mikir. Saya pergi bulan puasa bang ni juga di Turki. Nah, bawa pergi di apa dia bantuan 3.500.000. Nah, Samlan Hasan. Kita pergi buka puasa di Turki untuk nak bantu orang Islam di Suria. Di situ ulama mai duduk boyak kata sebenarnya perhimpunan seperti ini kalaulah di negeri-negeri yang lain, negeri-negeri barat, negeri Jepun, negeri Eropah dan sebagainya, perhimpunan seperti ini mereka berhimpun untuk tujuan nak maju negeri lagu mana, nak buat air conlah peratan, nak wiklik gi kepada tiap-tiap buah rumah lagu mana, nak maju kampung lah, nak maju negeri. Tapi sayang sekali kita hari ni mai duduk beripung untuk nak cari jalan lagu mana nak cari gandung-gandung nak dihantar kepada rakyat-rakyat orang Islam. Tu yang baru. Kita dok mikir situ. Nak ambil buah tamak, nak ambil makanan-makanan, nak buat pergi kepada makanan, jadi orang apa dia makan kepada umat Islam di Suria dan sebagainya. Sedangkan tempat lain nak mikir lagu mana binaan hak 100 apa dia? 100 lapis tu nak jadi 200 lapis. Nah, lagu mana kereta api ni 100 km saja nak pergi cepat sampai ke 200 km saja. Lagu tu demo mikir nak maju, lebih nak maju dah. Tapi tempat kita negeri-negeri alam Islam nak mikir lagu tu. Umat Islam di Iraq hasil daripada pengeboman Amerika dan apa dia musuh-musuh Islam sepanjang 10 tahun lebih. Lah ni umat Islam Iraq 1,700,000 mati. Pak kita khabar dak 1,700,000 คน di Iraq. Terutamanya kumpulan-kumpulan Syiah. Nah, mai duduk sembelih umat-umat Islam. Di Suria seperti mana yang kita tahu dan saya duduk ayat sama dah 300,000 orang lebih mati.
Orang hak pelarian hijrah, orang hak hijrah 11 juta orang. 11 juta orang. Rakyat dia 22 juta. 11 juta kena lari, kena tak ada rumah. 5 juta hijrah di luar negeri dan 6 juta hijrah dalam negeri. Puak kita khabar ingat tak? Terbayar ke tak lagu mana hijrah dalam negeri? Maksudnya orang rambung, orang rambung ni, nah, orang berau ni kena hijrah hidup betung. Pas tak boleh kelik dah daripada ke rambung. Siapa kau mau hidup? Tak boleh kelik. Dalam negeri, tapi hijrah kekal abadi. Hijrah tak boleh kelik. Tak boleh main kelik tengok dokong lagu mana. Tak boleh tengok kelik kampung halaman lagu mana. Kena hijrah. Jadi orang asing di negara sendiri. Tu dia panggil hijrah di Suria. Serupa juga dengan hijrah di Gaza, di Palestin itu lagu tu lah. Nah, kita tahu kata hijrah dalam negeri itu. Hijrah dalam Palestin semua tu hijrah mari duduk di Gaza. Mari duduk di Gaza. Gaza ni seluas mana? Suti Ampere ya, Suti Ampere. Suti Ampere tempat kita. Ampere Yak Rang ni Suti Ampere lebih kurang tu ya. Nah, luas 15 kilo, panjang 30 kilo. Manusia duduk dalam tu 1.800.000 orang. Suti habis di Palestin, pakak mai duduk di Gaza belakang. Tu dia panggil hijrah dalam negeri. Di dalam suasana manusia dan umat Islam duduk dalam keadaan yang sesusah ini, di dalam keadaan serpehe, orang panggil batu-batu dan rumah-rumah, di bawah serpehe suara-suara bom, di suasana jerit teriak tangis umat-umat Islam dan anak-anak yatim, data-data dia mau nak buat khalifah Islam. Data-data dia mau nak buat khalifah Islam. Ini dikatakan fiqhul waqi', kenyataan kuam pencing. Sungguh ke khalifah Islam ni? Dan kalau kita tidak ada, mati dengan tidak ada khalifah Islam, kita masuk neraka ke? Tak boleh nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ke? Dengan tidak ada khalifah Islam ni. Jangan mudah seka, jangan mudah hukum. Kata kita tak sek pada khalifah. Kalla, 1,100,000 kalla. Kita ayat dah. Kata khalifatul muslimin adalah impian bagi umat Islam. Tidak ada orang yang engkar khalifatul muslimin kecuali orang itu tak faham agama, munafik ataupun orang kafir. Semua nak kepada khalifatul muslimin, tetapi bentuk dan cara syarat bagaimana? Hak ni persoalan. Hak ni hak nak. Nah, itu dia. Ini di antaranya. Yang kedua, dia kata tak mungkin kita nak terima kata semua pertumbuhan di atas negeri ketika ini, pertumbuhan negeri, pertumbuhan ongkon satranak kusun. Nah, persatuan dia panggil apa? Persatuan kebajikan di seluruh dunia ni kena batal habis, tak pakar habis dengan sebab adanya iklan Daulah Islamiah di Iraq dan di Syam. Tak mungkin nak terima lagu ni, tak itu kan? Adanya Daulah Islamiah, jadi tak pakar habis, kena pergi bai'ah ke dia habis. Dia tak bai'ah. Terutamanya negeri-negeri yang dia boleh menguasai ini, dia panggil suatu perkara yang salah bagi undang-undang dia. Paksa suruh orang buat bai'ah, dan apa dia orang tak bai'ah dihukum kufur dan murtad. Dan dia kata inilah. Nah, yang ketiganya ialah membuka pintu-pintu huru-hara dan fitnah, fauda di atas apa yang berlaku. Menambahkan kegelapan dalam suasana yang sudah gelap. Gelap dah lah ni, tidak tambah gelap lagi. Ini umat-umat Islam sekarang lah ni berlaku di Iraq dan di Syam. Nah, selerak tabuk habis, dan dia tidak ada satu persiapan, tidak ada suatu wala tertib penyusunan, wala tansik, wala masyru' wahid, dan dia panggil tidak boleh
membantu kepada al-masyru' al-islami, projek Islam, tertubuhnya khalifah Islamiyah ini sedikit pun tidak menguntung kepada maslahat umat Islam dan alam Islami. Tetapi yang ternyata iklannya khalifah Islamiyah ini melambangkan kepada perpecahan umat Islam, terutamanya dalam Suria sendiri, dalam Iraq sendiri. Sekarang ni berlaku dah, seperti mana ulama duduk sebut. Iraq duduk di bawah tangan Syiah, tetapi sekarang ni Iraq paling kurang jadi 3-4 negeri dah hak sungguhnya kenyataannya. Negeri Iraq hak Syiah, negeri Iraq yang dikuasai oleh Daesh, oleh ISIS ni, dan negeri Iraq yang dikuasai oleh Kurdi, oleh puak-puak Kurdi. 3 negeri dah di Iraq. Tak ada masing-masing duk meretah sama sendiri dah. Bukan kerajaan pusat dah lah ni di Baghdad. Baghdad sekadar Baghdad tu ya. Puak-puak Syiah duk menguasai. Kok luar lain lagi hak tak erak ni, hak tepat tak erak. Tapi hak tepat, hak orang Islam gagah, ahli sunnah gagah, mari duduk serai oleh puak-puak Daulah Islamiah, puak-puak IS ni. 2 negeri dan Kurdi 3 negeri. Di Suria kata ya negeri Suria, tetapi hak sungguhnya 3-4 negeri juga. Suria yang diperintah oleh Bashar al-Assad, 1. Suria yang diperintah oleh pejuang-pejuang Islam, 2. Suria yang diperintah oleh Daulah Islamiah hak baru ni, 3. Suria yang diperintah oleh Kurdi, puak-puak Kurd. Nah, puak Kurdi ni satu cerita pula yang kita kena kecek dengan dia. 4 negeri dah di Suria. 2 negeri, timur jadi 7 negeri dah lah ni umat Islam. Di Lebanon, walaupun negeri Lebanon 1 negeri kita duduk sebut, tapi hakikatnya bukan Lebanon. 1 negeri. 1 negeri diperintah oleh Syiah, 1 kawasan. 1 kawasan diperintah oleh ahli sunnah, ada lagi ahli sunnah. Dan satu kawasan diperintah oleh Kristian, 3 negeri. Berapa negeri dah tu? 3 negeri tu baik 10 negeri lebih. La haula wala quwata illa billah. Supaya juga model dia main wak mana model tekah dia wak lagu ni. Model dia wak berjaya dah di Palestin. Palestin dia berjaya lama dah, 30-40 tahun dah dia berjaya. Kata ya negeri Palestin, kata ya negeri Palestin Israel, tapi hakikatnya 3 negeri, paling kurang 3 negeri. Yang pertama negeri yang diperintah oleh kawasan Tel Aviv tu, Yahudi nak berita. Yang kedua, negeri yang diperintah oleh umat Islam Sunnah, Gaza tu kan 30 mengaku dengan 10. Setiap apa tu hak ni orang lain tak boleh berita. Gaza, Hamas yang berita. Lepas tu di Dhofah Gharbiyah, West Bank ni bukan Hamas duk berita. Dia panggil satu parti pula dah duk berlawan dengan Hamas. Nak berlawan dengan Israel juga, tapi mai duk berlawan sama sendiri dengan Hamas. Maknanya apa parti Fatah lah ni. Mahmud Abbas jadi ketua. Hak Yasir Arafat hak mati dulu. Dia ni duk menguasai di kawasan West Bank ataupun Arab panggil Dhofah Gharbiyah. 3 negeri dah. Di Palestin saja 3 negeri. Dia nak buat jadi lagu ni. Yaman sekarang lah ni pula dah Yaman. Berapa negeri dah, terutama di Sana'a, ibu kota Yaman sekarang lah ni dikuasai sepenuhnya oleh Syiah dah. Syiah menguasai dah. Lah ni kita kena ingat molek, kata Syiah sekarang lah ni sedang menguasai ibu negeri Arab, pak ibu negeri. Yang pertama di Baghdad, yang kedua di Damaskus di Suria, yang ketiga di Lebanon, dan yang keempat di Yaman. 4 ibu kota negeri ini dikuasai oleh Syiah 100%. Tak termasuk Afghanistan, Kabul. Kalau masuk Afghanistan 5. Afghanistan dia bukan Arab kan? Kalau kita masuk negeri Islam, 5 Afghanistan. Tak termasuk Tehran dah, Syiah dulu dah.
Ni pahla ni duduk mari tengok hilal, mari duduk tengok gapo dia, mari duduk tengok di negeri-negeri Arab lah ni. Nah, duduk jilat lidah lah ni. Nah, di Bahrain, nah di Saudi sendiri, di Kuwait, di Arab Emirat, apa semua, di Mesir. Nah, di Mesir macam-macam, ada macam-macam. La qadarallah, la qadarallah. Ini adalah perancangan mereka. Jadi apa tujuan? Apa faedah daripada iklan dan lahirnya khilafah Islamiyah? Tidak ada iklan lain, tidak ada faedah lain kecuali memporak-perandakan kesatuan Islam itu sendiri. Tu ya, nak. Daripada sebelum ini umat Islam di Suria gagah nak benar dah 80% dah nak benar. Selagak tabak pula lah ni, hancur lebuh habis. Di Iraq pun sama, nak pergi serai dah, Syiah tak erat dah. Nah, apa dia puak-puak Syiah tak erat belakang dah. Tapi lah ni gagah semula. Bashar Assad gagah semula dengan sebab lahirnya Khalifat Al-Islamiyah di Iraq dan Syam sekarang lah. Ini ulama, pandangan-pandangan ulama yang mai duduk boyak, mai duduk tolong tengok, mai duduk tengok memandang kepada, tolong tengok kepada kita, tolong tilik tengok pak tape 7-8 tape, mai tolong mai duduk oyak kita. Hak ni saya duduk nak sini ya. Kata benar-benar hak lagu ning Khalifatul Muslimin adalah permata. Mata bukan harga 1 juta, 10 juta, 100 juta dak mata ni. Tapi mata ni mata tak tahu harga banyak mana, nilai mi kunka banyak mana. Untuk nak menentukan permata ini, permata kaca ke permata sungguh, bukan radak kita mai duduk nilai. Bukan ingat molek dah Khalifatul Muslimin tu, mata kita, otak kita, pengalaman kita, saya yakin kata kita tidak cukup untuk nak menilai hak sungguh, hak molek, hak pelam, hak palsu. Nanti insya-Allah kita akan sambung dalam hisah yang kedua. Nah, ustaz ni ada gapo dah, insya-Allah kita akan sambung semula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมง เชิญร่วมรับฟังบรรยายประจำเดือน โดยเชคริโดอามัดสมาดี ในหัวข้อเรื่องละอองธุลีของอีหม่านณมัสยิดสวนปลูวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลาหลังอิชาเป็นต้นไปใครๆก็อยากเข้าสวรรค์นะ ใช่ คนชั่วก็อยากเข้าสวรรค์ ใช่ ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าก็อยากเข้าสวรรค์ของพระเจ้านั่นเอง ครับ ใครที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยก็ต้องรับอนุญาตจากพระองค์มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์คนที่อยากเข้าสวรรค์เนี่ยจะเป็นคนที่สมถะง่ายๆชีวิตง่ายๆทำไมอ่ะเพราะเขารู้ว่าที่อยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยล้วนแล้วเป็นของจำลองถ้าเห็นอะไรที่มันบาปแต่เขาอยากได้ทำเขาจะบอกว่าไม่ทำทำไมอ่ะเพราะสวรรค์มีดีกว่านี้ใช่ไหมนี่มันจะสอนมันจะอบรม การที่เราศรัทธาและนึกถึงสวรรค์ตลอดเนี่ยจะทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมอัลลอฮ์จะบอกชาวสวรรค์จินตนาการที่ว่าอยากจะได้อะไร ให้เราจินตนาการ จินตนาการไปเลยจินตนาการแล้วนะเราก็จินตนาการให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดแล้วบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าได้แล้ว2 เท่าด้วย
ผู้ศรัทธาในปัจจุบันนี้มีหลายคนนะครับที่ลืมว่าตัวเองวันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งจะต้องสิ้นชีวิตวันหนึ่งจะต้องไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความชั่วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไว้เนี่ยเขาก็ละเมิดไปแล้วทรยศต่อศาสนาทรยศต่อสังคมคนเหล่านี้นะครับมีในสังคมของเรามีในชีวิตของเราอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้พอตั้งแต่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจการเสียชีวิตของเขาก็เป็นการเสียชีวิตที่อัปยศสิ้นดีแค่เห็นหน้าตามาลาอิกะฮ์ที่จะมายึดวิญญาณเนี่ยเขาก็จะแสดงความหวาดกลัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหลุมศพของคนชั่วคนร้ายคนปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นหลุมนรกหลุมหนึ่งพี่น้องลองคิดดูสิว่าสัญญาที่จะลงถึงชีวิตหลังความตายของคนนี้จะเป็นอย่างไรว่าเมื่อถึงอาญัลเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดว่าจะต้องตายแล้วเนี่ยเขาจะตายในสภาพที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยตั้งแต่เขาตายตั้งแต่ไม่มีชีวิตตั้งแต่ลาจากดุนยานี้ไปแล้วจนถึงเวลาที่จะฟื้นคืนชีพเขาใช้ชีวิตยังไงคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นความทรงจำกับสุนนะที่ถูกลืมในงานสุนนะที่ถูกลืมวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ที่มูลนิธิดารุสสลามหนองจอกกรุงเทพมหานคร 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มสุนนะอะไรที่ถูกลืมมาร่วมค้นหาคำตอบ